Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Anda baru saja menonton tadi adalah sedikit infografik berkaitan dengan tata cara ataupun SOP terkait dengan bila mana bagi mereka yang terlibat yang akan melakukan tanggungjawab masing-masing. Kalau di Don Slim difahamkan hari pengundiannya akan berlangsung pada 29 hari bulan ini. Dan pastinya untuk bercakap tentang Don Slim tu nanti Hasimi Mohamad akan ada cerita-cerita yang akan dikongsikan, tetapi untuk waktu ini adalah perkembangan terkini terkait dengan COVID-19 daripada Twitter ataupun ucapan terbaru daripada KKM Putrajaya. Kalau boleh saya naikkan grafik ni. Ini adalah laporan ataupun data-data yang dikongsikan oleh KKM Putrajaya, yang mana kes untuk hari ini, untuk kes sembuh dahulu saya sebutkan ialah 23 kes, menjadikan kes sembuh keseluruhannya adalah 8,925 kes. Untuk hari ini kes positif kembali menjadi dua angka, iaitu 16 kes, pecahannya 4 kes import, manakala selebihnya ataupun 12 kes adalah kes tempatan, menjadikan jumlah kes positif adalah sebanyak 9,235 kes. Dan hari ini dilaporkan bagi kematian ataupun laporan bagi rekod kematian adalah kosong. Dan kalau diikutkan, kalau saya boleh tunjukkan di sini, bagi pecahan-pecahan bagi negeri, 16 kes baru yang saya sebutkan itu, 12 adalah kes tempatan, iaitu 7 daripadanya adalah daripada Kedah, kemudian 4 kes baru untuk hari ini adalah Pulau Pinang, 1 di Johor, manakala bagi kes import adalah 4 kes, pecahannya 3 daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 adalah daripada wilayah Persekutuan Labuan. Dan pastinya ini adalah pecah-pecahan yang saya sebutkan ini adalah 16 kes baru, pecahan mengikut negeri, kes tempatan dan juga kes import. Dan pastinya laporan dan juga butiran mengenai ini akan kami bawakan di Buletin Awani selepas ini, dan pastinya di Awani 745 dan di astroawani.com. Baiklah, seperti yang saya maklumkan tadi, saya nak berkongsi cerita tentang Don Slim. Kalau diikutkan, kalau ikut dihitung hari demi hari, bermula daripada hari penamaan itu, hari ini merupakan hari ke-5. Hasimi Mohamad, mungkin boleh kongsi perjalanan untuk sepanjang hari ke-5 kempen untuk waktu ini. Adakah kempen semakin hangat ataupun suram-suram? Saya pasti bagi Hasimi dan juga jurukamera banyak tugasan dan juga liputan yang perlu disiapkan. Untuk hari ke-5 ini, bagaimana hari anda? Kau boleh kongsikan sedikit? Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan. Kalau ikutkan hangat, cuaca sekarang memang hangat dan bahang PRK Don Slim juga sudah pun mula dirasai kerana hari ini, hari ke-5 berkempen. Kita faham sebentar sahaja lagi 6.30 petang dijangka Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga akan turun ke Don Slim ini untuk membantu calon Barisan Nasional, dan kita pasti itu juga salah satu usaha untuk parti tersebut membantu calon mereka untuk memenangi atau memenangi ataupun menawan hati pengundi di Don Slim ini. Itu pada berita-berita seterusnya kita akan kongsikan apa jangkaan, apa yang mungkin kita perolehi daripada kehadiran Ahmad Zahid ke Don ini. Namun sebentar tadi ia turut dihangatkan ataupun diserikan dengan kehadiran Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah ketika datang beramah mesra bersama pengamal media di pusat media Don Slim ini, di mana kita dapat mendengar berita gembira buat pastinya untuk pengundi-pengundi di Don Slim ini apabila Saifuddin memaklumkan 2 menara telekomunikasi baru akan dibina di Risda Cangkat Sulaiman dan Risda Cangkat Serunai bagi membantu perkhidmatan dan jaringan yang lebih baik. Dan menurut Saifuddin, 2 menara baru itu dijangka akan mula beroperasi pada suku kedua tahun 2021. Selain terdapat 5 lagi menara baru yang akan memberikan perkhidmatan 4G sedang dirancang, dan 25 alat pemancar di menara sedia ada akan dinaik taraf kepada perkhidmatan 4G. Selain itu, apa tumpuan dalam sidang media yang diberikan oleh Saifuddin juga, beliau memaklumkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia MCMC telah pun menubuhkan 7 pusat internet di kawasan Don Slim ini, di mana daripada 7 tersebut 5 telah pun berada di Felda Besaut 1 hingga 5. Ketika ini saya berada di Besaut 1, sementara 2 lagi berada di Trolak Utara dan Trolak Selatan. Itu antara
Sedikit tumpuan yang boleh saya simpulkan daripada kehadiran Menteri Komunikasi dan Multimedia sebentar tadi. Selain juga beberapa isu lain juga kita tanyakan, termasuk juga ura-ura atau kabar angin mengatakan bahawa ahli Parti Amanah akan menyertai Bersatu. Bagaimana adakah ia benar, adakah Saifuddin mengetahui mengenai perkara itu, dan beliau turut telah pun menjelaskan bahawa setakat ini beliau tidak diberikan atau tidak mempunyai mandat untuk memaklumkan mengenai perkara itu. Namun pihak Bersatu mengalukan kemasukan ahli-ahli komponen Pakatan Harapan ke parti tersebut. Selain juga beberapa isu lain, termasuk juga kita tanyakan kepada calon Barisan Nasional seperti tadi yang turut hadir bersama dengan Saifuddin mengenai video atau poster yang tular mengenai dakwaan kes banjir di Slim juga telah pun diperjelaskan oleh calon Barisan Nasional. Jadi pastinya tumpuan itu kehadiran menteri dengan barisan kepimpinan sedikit sebanyak untuk merancakkan lagi bahan kempen ataupun pilihan raya kecil di Don Slim ini, Fauzi. Okey, hangat tak hangat, panas tak panas, hanya Hasimi saja yang tahu. Kalau diikutkan Hasimi kata ini hari ini masih lagi berada di Felda, di kawasan yang sama. Tak salah saya kalau disebutkan tadi. Okey, tapi dalam sidang media yang disebutkan oleh Hasimi daripada sidang media Datuk Saifuddin Abdullah, biasalah wartawan inilah peluang untuk wartawan dan juga warga media untuk bertanya soalan lain. Tadi yang disebutkan oleh Hasimi tentang soalan politik, anda boleh terus ke esrokawani.com yang mana Hasimi turut memuat naik satu laporan berita berkaitan dengan Bersatu alu-alukan kemasukan ahli baharu termasuklah daripada Amanah, yang mana telah pun dikongsikan oleh Hasimi berkaitan dengan ini, yang mana Datuk Saifuddin mengatakan beliau ada mendengar ataupun mendengar berkaitan dengan hasrat beberapa ahli Parti Amanah Negara Amanah untuk menyertai parti tersebut. Bagaimanapun beliau tidak dapat mengesahkan sejauh mana kebenaran berhubung perkara itu. Baiklah, untuk mendapatkan laporan lanjut anda terus ke esrokawani.com. Hasimi ada berkongsi tentang laporan berita ini. Saya nak tunjukkan ada satu lagi laporan berita. Kalau kita cerita tentang politik je kadang-kadang bosan juga. Jadi saya faham Hasimi berada di Don Slim di samping membuat liputan berita mengikut rapat tentang kempen-kempen yang dijalankan. Pastinya isu rakyat, realiti rakyat terus menjadi tumpuan bagi Esro Awani. Saya nak kongsikan sedikit yang telah pun dituliskan oleh Hasimi, iaitu berkaitan dengan penduduk orang asli harap jabatan usang dibaik pulih. Laporan ini juga telah pun disiarkan kami dalam Buletin Awani sebelum ini dan juga akan disiarkan selepas ini. Ini adalah kira-kira hasrat ataupun luahan hati daripada kira-kira 200 penduduk orang asli di Kampung Cangkat Ramu dan juga Buluh Serwas yang berdepan risiko selepas jambatan yang menghubungkan kedua kampung tersebut tidak lagi selamat digunakan. Hasimi, ini adalah berdasarkan tinjauan yang Hasimi lakukan baru-baru ini, mungkin boleh dikongsikan. Kita tahu ini adalah pilihan raya kecil Don Slim dan inilah masanya untuk mereka meluahkan dan juga apa saja yang dikatakan harapan mereka perlu didengar. Mungkin boleh dikongsikan tentang apa yang ditulis oleh Hasimi ini berkaitan dengan penduduk orang asli mengharapkan jabatan yang usang dibaik pulih. Baik, terima kasih Fauzi. Sebenarnya ia rentetan daripada laporan kita sebelum ini yang juga telah pun menyiarkan keperitan hidup orang asli di dua perkampungan ini, iaitu Cangkat Ramu dan juga satu lagi iaitu Sungai Teras, di mana kalau kita lihat sebelum ini laporan tersebut menjurus kepada bagaimana mereka tiada bekalan elektrik dan juga terpaksa minum air yang kotor dan berkeladak. Jadi rentetan daripada laporan itu juga hari ini kita menyiarkan satu lagi laporan mengenai kisah kehidupan mereka yang terpaksa berdepan dengan ancaman risiko nyawa apabila terpaksa melalui jambatan yang kita gambarkan ataupun sifatkan sudah usang, kerana tempoh ataupun pembinaan jambatan ini telah pun dibina pada tahun 1980-an menurut pada penduduk, dan ia tidak lagi ataupun tidak pernah diganti ataupun dibaik pulih. Jadi perkara itu sedikit sebanyak telah pun merunsingkan penduduk setempat apabila jambatan ini masih lagi digunakan untuk kegiatan harian, termasuklah untuk kegunaan anak-anak penduduk orang asli itu untuk ke sekolah, memandangkan inilah
jambatan yang paling dekat dengan kawasan perkampungan mereka berbanding betul ada satu lagi jambatan baharu kira-kira 1 kilometer daripada perkampungan mereka, namun jambatan tersebut adalah milik pihak swasta di mana sekiranya orang asli ini melalui kawasan ataupun menggunakan jambatan tersebut menggunakan kereta misalnya ataupun van sekolah misalnya terpaksa dikenakan bayaran, maka ia sedikit sebanyak menyulitkan, membebankan orang asli ini apabila satu-satunya jambatan yang sepatutnya menghubungkan dua kampung ini iaitu Cangkak Ramu dan Buloh Seruas tidak lagi boleh digunakan untuk kenderaan berat, hanya boleh digunakan untuk mereka yang berjalan kaki dan menunggang motosikal sahaja. Di samping perlu berdepan dengan ancaman risiko apabila 5 batang tiang utama telah pun patah. Saya sendiri melihat keadaan itu apabila kita dibawa ke bawah kawasan jambatan tersebut dengan keadaan air sungai yang begitu saya anggarkan dalam kerana ia adalah sungai bernam dan kemungkinan akan deras apabila hujan lebat dan sebagainya. Itu sedikit sebanyak pastinya memberikan kegusaran kepada penduduk-penduduk di sini apabila kita faham bahawa kanak-kanak atau pelajar sekolah keluar sekolah pada waktu pagi pastinya dalam keadaan yang begitu gelap lagi. Kalau sekitar pukul 6 pagi, 5 pagi perlu meneruskan perjalanan ke sekolah, pastinya keadaan begitu gelap. Jadi itu sedikit sebanyak pastinya merisaukan ibu bapa ataupun penduduk setempat. Jadi perkara-perkara ini dibangkitkan oleh penduduk di dua kampung ini. Harapan mereka agar satu-satunya jambatan yang menghubungkan dua kampung ini dibaik pulih. Bukan untuk meminta yang baru. Kalau baru itu mungkin nikmat ataupun kesyukuran bagi mereka. Namun sekiranya dibaik pulih, digantikan tiang-tiang yang patah itu dibaik pulih semula, satu kesyukuran bagi mereka pastinya kerana laporan telah pun dibuat sebelum ini namun tiada pihak yang datang untuk memberikan respon ataupun meninjau kawasan tersebut. Jadi ini sebanyak menyebabkan mereka terasa tersisih. Bagaimana komuniti 1.4% ini begitu seolah-olah terlalu meminta, menagih dan dianggap sebagai pengemis. Itu bukan yang mereka minta, sebaliknya mereka meminta sesuatu yang keperluan asas yang perlu dipenuhi oleh pihak berkaitan. Kita pasti mungkin kerajaan negeri. Namun semalam kita juga telah pun mendapatkan respon daripada pihak berkaitan mengenai masalah ini, termasuk juga masalah dua kampung lagi mengenai bekalan air dan juga elektrik. Dan berita gembira telah pun dimaklumkan oleh Esko tersebut bahawa bekalan air dan elektrik akan disalurkan kepada dua kampung tersebut pada hujung bulan ini selewat-lewatnya pada 28 Ogos dan pastinya ia satu berita gembira menjelangnya sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos ini dan kita mengharapkan liputan mengenai jambatan usang ini juga akan mendapat respon daripada pihak berkaitan. Fauzi. Okey, dalam masa lebih kurang kurang daripada 1 minit ini seperti yang telah dimaklumkan harapan lebih kurang 200 penduduk orang asli di kampung Cangkak Ramu dan juga Buloh Seruas ini, harapan yang disuarakan kepada wartawan Hasimi kemudian berjumpa pula dengan pengerusi jawatan kuasa infrastruktur, tenaga, air dan juga pengangkutan awam Perak untuk mendapat maklum balas. Kalau boleh kita dengarkan sedikit apa yang disebutkan oleh Datuk Muhammad Zulkifli Harun. Di sini ada sedikit masalah kerana di kawasan jambatan yang berkenaan dia ada persepadanan di antara negeri Perak dan juga negeri Selangor. Jadi kita pihak ini sedang mengkaji dan meneliti untuk jalan penyelesaian bagi kedua belah pihak di antara negeri Selangor dan juga negeri Perak. Jadi buat masa sekarang jambatan itu masih boleh digunakan dan selamat. Cuma insya-Allah melalui Kementerian Luar Bandar dan Kerajaan Negeri akan sentiasa prihatin untuk memberikan keselesaan kepada rakyat, termasuklah masyarakat asal orang asli yang ada di penalaman dan sebagainya. Jadi berkaitan jambatan tadi saya jelaskan sekali lagi, kita dalam peringkat penyelesaian masalah tanah di antara negeri Perak dan juga dengan negeri Selangor.
Baik, itu yang disebutkan oleh Datuk Muhammad Zulkifli Harun, Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam di Perak, dan saya pasti dan saya harap untuk Hasimi kalau boleh tanyakan isu terkait dengan penduduk orang asli 200 kesemuanya, 200 orang di Kampung Cangkat Ramu dan juga Bulu Seruas ini, kalau boleh kita tanyakan kepada calon-calon yang bertanding bagaimana harapan dan juga bagaimana hala tuju mereka. Selain daripada cerita tentang politik, apa yang mereka boleh tumpukan khususnya terkait dengan infrastruktur, kemudahan dan juga apa yang orang asli ataupun masyarakat orang asli di Dun Slim mahukan. Terima kasih kepada Hasimi kerana perkongsian untuk hari ini. Cerita berehat seketika kembali selepas ini.